Hai para tutor, kamu sudah menjadi seorang guru tuition yang sangat efektif semasa ini dan kamu telah membantu banyak murid atau pelajar-pelajar untuk mendapat markah yang sangat tinggi. Jadi mungkin pada masa ini kamu akan fikir, adakah masa ini sesuai untuk meninggikan kadar bayaran saya? Apabila kamu fikir, mungkin kamu tak nak buat sedemikian. Mungkin kamu fikir, okeylah, mungkin lain kali lah. Atau mungkin tahun depan saya boleh meninggikan kadar bayaran kita. Jadi sebelum kita nak fikir tentang fikiran yang sama ini, dalam video ini kita akan memberi beberapa cadangan. Adakah kita perlu meningkatkan kadar bayaran kita? Mari kita Apakah beberapa sebab susah untuk kita menambahkan kadar bayaran kita? Jadi kita akan cakap 4 poin. Poin yang pertama adalah takut kita akan tak dapat bisnes atau klien langsung, kan? Jadi kita boleh fikir bahawa kerana memang semua klien mereka mau rate yang paling murah, betul? Bukan sedemikian, kerana memang ada banyak ibu bapa yang mereka mau kualiti pendidikan yang baik untuk anak-anak mereka, dan mereka memang sanggup bayar lebih demi tujuan ini. Fikirkan sedemikian, mengapa apabila kita tengok di sekeliling kita, bukan saja ada sekolah kebangsaan, kita boleh tengok ada sekolah swasta dan sekolah antarabangsa. Apabila kita tengok kadar yang mereka charge atau school fees, adakah semua kadar mereka sama? Memang jika anda buat satu Google search, kamu akan berasa sangat terkejut dengan berapa kadar yang di-charge oleh sesetengah sekolah antarabangsa. Fikir lagi, ini bukan satu produk yang tetap seperti membeli satu can ikan sardin jenama XYZ, kerana itu ialah satu produk yang tetap, yang fix, kan. Jadi kita beli di pasar raya, kita beli di kedai runcit atau sebagainya, mungkin price dia tetap sama, kan. Tetapi untuk perkhidmatan, servis, ini sesuatu yang tidak sama, kerana setiap tutor mereka berbeza. Ada yang mempunyai kemahiran yang tertentu, mereka mempunyai kelayakan yang berbeza, latar belakang mereka, skill set mereka tidak sama. Jadi oleh kerana itu, kita boleh tengok ada banyak kadar bayaran yang di-charge oleh setiap individu atau tutor. Memang ada ibu bapa atau murid-murid di luar sana yang sanggup bayar lebih untuk tutor tertentu. Ini pengalaman saya. Saya pernah ada satu pengalaman di mana saya ada student yang saya fikir kerana lama sudah ajar mereka dan saya harus meningkatkan saya punya kadar bayaran untuk mereka. Jadi saya fikir dengan masa-masa tentang perkara ini dan saya bertemu dengan ibu bapa mereka dan saya menyatakan kepada mereka secara ikhlas, secara jujur bahawa inilah market rate pada masa ini dan ini rate yang saya charge anda pada masa ini. Dan kita boleh tengok bahawa pada masa ini itu ekonomi macam mana. Saya meminta ibu bapa itu untuk membuat pertimbangan tentang nilai yang saya sedang berikan kepada anak-anak mereka, dan saya tidak paksa mereka dengan memberi mereka satu rate yang saya harus charge, tetapi mereka dapat idea itu, mereka fikir dan mereka sangat munasabah. Apabila saya bertemu dengan mereka lagi, mereka okey, mereka cakap okey, saya boleh tambah rate sedemikian, dan selepas itu semua okey, mereka happy, saya happy, student happy. Jadi ini baik untuk semua pihak, kan. Poin yang ketiga adalah demand and supply factor.
ekonomi, kita belajar tentang permintaan dan pengeluaran kan. Jadi permintaan, jika demand atau permintaan itu tinggi dan supply kurang tutor di dalam market, apa terjadi kepada market rate? Market rate akan meningkat kan. Tetapi jika di dalam market itu demand sudah menurun dan pengeluaran atau supply sudah banyak supply of tutors, apa terjadi? Price akan jatuh kan. Jadi di dalam keadaan apabila kita dalam satu ekonomi yang merosot, memang tidak ada pilihan. Bukan saja kita tidak boleh meninggikan kadar kita, tetapi untuk kita mungkin perlu mengurangkan rate kita supaya kita dapat pelanggan. Jadi mungkin kita boleh fikir sedemikian. Jika keadaan ini ialah keadaan anda, mungkin boleh tengok jadual dan mungkin charge rate yang lebih rendah untuk dapat bisnes. Tetapi mungkin 70 atau 75% daripada jadual anda sudah ada banyak student. Mungkin ada 30% masa lagi untuk mengajar murid yang baru. Mungkin pada masa itu boleh fikir untuk meninggikan kadar bayaran anda. Jadi ini satu cadangan untuk anda supaya kamu boleh menjana pendapatan yang lebih tinggi. Dan poin nombor 4 adalah kerana ada yang fikir bahawa jika mereka meninggikan kadar bayaran mereka, mungkin expectation oleh ibu bapa itu lebih tinggi. Jadi mereka fikir jika mereka ada expectation yang tinggi, mungkin ini akan menyebabkan stres dan mereka akan rasa banyak tekanan. Jadi untuk meninggikan rate atau tidak, ini adalah keputusan anda. Tetapi fikirlah sejenak. Mungkin jika kita boleh fikir daripada fikir tentang kekhawatiran atau kerisauan kita, boleh kita bertumpu perhatian kepada murid itu. Bukankah jika mereka ada expectation yang lebih tinggi, mungkin ini lebih baik untuk student itu. Jadi kita boleh fikir, kerana setakat ini kamu sudah menjadi seorang tutor yang sangat efektif dan sangat mahir dan bijak dan sebagainya, memang boleh ambil cabaran yang besar ini. Jadi harap dalam video ini kamu akan mempertimbangkan tentang perkara ini, dan sila like, share dan subscribe, dan jumpa lagi pada masa yang akan datang.